wang yang terhutang yang sepatutnya dilunaskan oleh berapa jumlah yang kita akan dapat. Tanya pada Rabu Berjantan pun boleh, tanya pada pihak-pihak yang berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah diminta untuk memberi ulasan ataupun menerangkan sedikit berkenaan dengan not enclosure ataupun lampiran 86, iaitu satu notis permohonan yang telah difailkan oleh pihak plaintiff di dalam tindakan JA 22 NCC 100-12/2021. Saya perlu ingatkan di sini, plaintiff dalam tindakan ini adalah terdiri daripada pihak Director Cahaya Baru Development Berhad, yang mana di dalam notis permohonan ini terdapat satu affidavit sokongan yang diikrarkan oleh Rabu bin Jantan, iaitu plaintiff yang kedua, yang akan mengikrarkan notis affidavit sokongan bagi notis permohonan lampiran 86. Yang mana defendant-defendantnya pula adalah terdiri daripada para pemegang saham dan juga pentadbir yang berjumlah 49 orang. Seperti yang saya tunjukkan di sini, yang telah menjadi defendant di dalam kes ataupun saman yang dinyatakan di atas ini. Baik, penjelasan ini diberikan berdasarkan kepada satu surat layang yang telah dihantar kepada hampir keseluruhan pemegang saham dan penduduk kampung Cahaya Baru yang ada pemegang saham Cahaya Baru Development, dan di dalam surat tersebut ada mengatakan, ada menyebut bahawa satu permohonan telah dibuat di Mahkamah Tinggi Johor Bahru bagi mengadakan satu EGM atau mesyuarat pemegang saham Cahaya Baru Development, yang mana intipati ataupun terma-terma yang dipohon di dalam notis permohonan tersebut akan diterangkan oleh saya sebentar lagi. Okey, saya mulakan dengan menunjukkan bahawa ini adalah lampiran 86 dan inilah pihak-pihak yang ada dalam tindakan tersebut. Baik. Saya dengan ini merujuk kepada muka surat 6, iaitu berkenaan dengan notis permohonan tersebut, iaitu benarkan seperti mana yang telah ternyata diletakkan dalam notis permohonan itu, iaitu benarkan semua pihak berkenaan hadir di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi pada tarikh dan waktu yang ditetapkan bagi mendengar permohonan bagi pihak plaintiff kedua. Plaintiff kedua siapa? Plaintiff kedua tadi adalah Rabu bin Jantan, seorang pemegang saham plaintiff kelima. Siapa plaintiff kelima? Cahaya Baru Development, yang dinamakan di atas di bawah Seksyen 314 atas Syarikat 2015 untuk perintah-perintah berikut. Perintah-perintah berikut adalah satu permohonan yang dimohon untuk beberapa perintah, beberapa terma bagi perintah-perintah yang akan diberikan. Okey, antara yang pertamanya adalah satu, bahawa mesyuarat pemegang saham plaintiff kelima diadakan terlewat daripada 45 hari daripada tarikh perintah mahkamah bagi mempertimbangkan
dan jika dipikir sesuai untuk meluluskan resolusi pemegang saham seterusnya ikut. Jika mahkamah membuat keputusan adanya satu keadilan jika diberikan kuasa ataupun diberikan satu kebenaran bagi pihak kelima untuk mengadakan mesyuarat, maka antara permohonan yang dimohon adalah mengadakan mesyuarat tak kurang tak lewat daripada 45 hari daripada tarikh perintah bagi meluluskan satu resolusi pertama, iaitu A. Kelulusan dan kuasa dengan ini diberikan kepada Cahaya Baru CBDB untuk menjual semua hak tanah yang dipegang di bawah SXM 4276 PTD 206735. 4. LKTP Cahaya Baru mungkin pelentong daerah Johor Bahru dengan keluasan 248 ekar. Okey. Yang dirujuk di dalam seterusnya adalah sebagai tanah kepada prinsipal yang belum didedahkan oleh Izriq Enterprise. Siapa Izriq Enterprise ni? Adalah ejen kepada pembeli dengan harga jualan tak kurang daripada RM16 sekaki persegi, dan dengan penjualan sedemikian menjadi subjek perkara satu kontrak yang bertulis yang akan dimasuki oleh pihak pembeli, Cahaya Baru Development Berhad, dan pemilik berdaftar Cahaya Bumi Mas. Pemilik berdaftar Cahaya Bumi Mas. Resolusi kedua, sekiranya resolusi pertama diluluskan, dalam keadaan resolusi pertama diluluskan, tetapi penjualan tanah kepada pihak yang dibawa oleh ejen Izriq tadi tidak berjaya, tidak disempurnakan atas apa-apa sebab sekalipun. Apa-apa sebab sekalipun, dia dah merangkumi juga jika mereka tidak mahu membeli, keengganan membeli atau tidak mempunyai upaya membeli atas apa-apa sebab sekalipun, maka kelulusan kuasa yang diberikan kepada Cahaya Baru Development untuk menjual tanah tersebut kepada pihak-pihak lain atau pembeli atau bakal pembeli pada harga tak kurang pada RM16. Maksud dia, kalau pihak yang dibawa oleh Izriq tersebut tidak mahu membeli, gagal membeli atau atas apa-apa sebab sekalipun, maka satu kelulusan dan kuasa dengan ini diberikan kepada Cahaya Baru Development untuk jual tanah kepada mana-mana pihak ketiga yang lain, pihak lain, tak kurang dengan harga yang tidak kurang pada RM16. Okey. Jadi tak kurang daripada RM16, tertakluk kepada kontrak bertulis yang ditangani dan dilaksanakan antara mana bakal pembeli, Cahaya Baru Development, dan pendaftar pemilik tanah berdaftar. Okey. Dalam keadaan demikian, perintah ini dalam pilihan 1 kepada notis permohonan akan berterusan dipakai dan berkuat kuasa. Maksud dia, walaupun pembeli tersebut tidak mahu ataupun tidak gagal membeli atas apa sebab sekalipun, maka kelulusan yang diperolehi di dalam mesyuarat tersebut akan terus terpakai. Tengok di sini merujuk kepada nombor 2, bahawa mesyuarat pemegang saham parti kelima tersebut diadakan, dilakukan dan dijalankan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh tata urus syarikat, kecuali perkara-perkara yang diperuntukkan dan dikecualikan dalam lampiran 1 notis permohonan ini. Baik, di dalam notis permohonan ini adalah ada satu lampiran yang dipanggil lampiran 1. Lampiran 1 ini adalah satu lampiran, ini lampiran 1, iaitu prosedur bagi pengendalian mesyuarat di bawah Seksyen 314 atas syarikat. Jadi di sini dinyatakan bahawa prosedur-prosedur bagi perjalanan mesyuarat tersebut hendaklah tertakluk kepada lampiran ini secara khusus, dan lampiran ini menjadi satu prosedur pengendalian mesyuarat yang jika diluluskan nanti hendaklah dipatuhi oleh semua pihak.
Ya. Alright. Ini pernyataan tersebut saya rujuk kepada perenggan yang ketiga, bahawa laporan 1 dan notis permohonan ini adalah mengikat pihak-pihak di sini. Yang saya sebut tadi adalah mengikat pihak-pihak. Kesemua orang adalah melihat kepada perenggan ketiga notis permohonan ini, di mana permohonan ini adalah mengikat kepada semua pihak di sini dan semua pemegang saham plaintiff kelima, dan dianggap sebagai arahan-arahan mahkamah yang mulia di bawah Seksyen 314, 2 dan 3 atas Syarikat 2016 dan kaedah-kaedah pengadilan dan perjalanan mesyuarat pemegang saham seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Mulia ini. Ya. Jadi untuk bahagian proses dan prosedur perjalanan mesyuarat itu akan kita ulas kemudian. Ya, ini kita lihat kepada perenggan-perenggan permohonan dahulu. Dan kita akan pergi kepada lampiran 1 tersebut, apakah yang disebut dan kesan-kesannya kepada para pemegang saham sebentar lagi. Okey. 4.1. Bahawa Mahkamah Mulia yang mulia ini memerintahkan bahawa 1, bahawa bagi tujuan melaksana dan memudahkan transaksi penjualan tanah, 1 jawatankuasa terdiri daripada 4 orang akan didirikan, iaitu 2 orang daripada 2 orang daripada pihak plaintiff, yang mana yang dicadangkan di sini adalah Rabu bin Jantan dan Sufian bin Bardan. 2 orang daripada defendant yang merupakan pemegang saham, iaitu Muhammad Saeh dan Muhammad Kasim bin Ahmad. Ya. Jadi keempat-empat orang ini secara keseluruhannya akan dipanggil sebagai jawatan kuasa. Okey. Jawatan kuasa ni apakah tugasnya? 4.2. Tertakluk kepada laporan 1. Laporan 1 ni penting ya. Jawatan kuasa hendaklah diberi kuasa. 4 orang tadi hendaklah diberi kuasa untuk melantik peguam. Untuk bertindak bagi pihak kelima, pihak plaintiff kelima, iaitu CBDB. Kos perbelanjaan semua adalah bagi pelantikan tersebut adalah bagi bertindak bagi pihak plaintiff kelima dengan segala rundingan penyediaan, pelaksanaan penyiapan perjanjian jual beli dan sebagainya. Okey. Ini berkenaan dengan pelantikan peguam dan kos dia lah. Hendaklah dihadkan pada jumlah agregat RM50,000. Okey, ini adalah pelantikan peguam luar lingkup perjalanan ataupun kerja-kerja peguam serta kos yang ditetapkan. Okey. Dan jawatan kuasa yang dilantik itu hendaklah bersetuju untuk menandatangani dan melaksanakan bagi pihak plaintiff kelima untuk menandatangani perjanjian jual beli dan yang menandatangan itu adalah secara berwibawa dan berkesan ke atas plaintiff kelima seolah-olah telah diputuskan, dilaksanakan dan ditandatangani oleh pengarah-pengarah. Kenapakah berlaku yang sedemikian? Ini adalah kerana sekarang ini CBDB tidak boleh menjalankan apa-apa function atau fungsi rasminya kerana telah ada satu perhakiman persetujuan dan injunksi yang menghalang perkara tersebut ataupun tugas tersebut dijalankan. Okey. Dan sebabkan itulah maka pihak plaintiff kelima memohon kepada mahkamah untuk mengadakan mesyuarat. Jika tidak, pihak plaintiff kelima iaitu CBDB akan sentiasa mempunyai kuasa untuk mengadakan mesyuarat, ya, untuk mengadakan mesyuarat ahli-ahlinya, mesyuarat agung jika dah sampai waktunya, ya. Tetapi oleh kerana terdapat sekatan dan juga halangan dan perhakiman antara pihak-pihak yang bertelingkah di sini, maka AGM segala aktiviti ataupun tugasan rasmi tidak boleh dijalankan sehingga pertikaian-pertikaian dan tindakan mahkamah diselesaikan oleh pihak-pihak yang bertelingkah.
Ya. Dan seterusnya C. Apakah tugas jawatan kuasa tersebut ya? C. Untuk menerima daripada pemilik tanah berdaftar. Siapa pemilik tanah berdaftar? Pemilik tanah berdaftar adalah Cahaya Bumi Mas. Cahaya Bumi Mas. Ya. Cahaya Bumi Mas dalam gerannya adalah memiliki tanah 248 tersebut, 248 ekar. Okey. Jadi kalau penjualan dilaksanakan, ada pembelian dibuat, dan bagaimanakah prosesnya? Prosesnya adalah pembeli membeli, memasuki perjanjian, ada bayaran dibuat, dan bayaran dibuat tu harus pergi, ya. Wangnya harus pergi kepada Cahaya Bumi Mas. Ya, ni, Cahaya Bumi Mas dahulu. Okey. Apabila pergi kepada Cahaya Bumi Mas, ya, barulah duit tu akan dipulangkan kepada jawatan kuasa, untuk jawatan kuasa menjalankan tugasnya membahagi-bahagikan wang jualan tersebut kepada para pemegang saham. Harus ingat dalam keadaan ini, okey, apabila jawatan kuasa menerima daripada pemilik tanah berdaftar hasil jualan, ya, daripada resit penerimaan daripada jawatan kuasa dianggap baik dan berkesan untuk melepaskan semua tugas-tugas dan obligasi-obligasi undang-undang pemilik tanah berdaftar kepada plaintiff kelima. Cahaya Baru Development Berhad sama ada sebagai pengurus tanah atau sebaliknya. So di dalam sini didapati kita kena melihat kepada permohonan yang dibuat di mahkamah itu bahawa apabila pihak pemilik berdaftar menyerahkan wang hasil jualan, wang hasil jualan ni adalah diberikan kepada Cahaya Bumi Mas dahulu, ya. Dan apabila Cahaya Bumi Mas menyerahkan pada jawatan kuasa hendaklah mengeluarkan resit penerimaan wang tersebut, dan dengan resit tersebut adalah satu resit yang menjadi bukti bahawa pihak Cahaya Bumi Mas tidak mempunyai apa-apa lagi tanggungjawab terhadap plaintiff kelima, terhadap Cahaya Baru Development, ya. Ni tempat dia. Tugas melepaskan semua tugas-tugas dan obligasi undang-undang. Apakah tugas-tugas dan obligasi undang-undang? Yang ada di dalam ini adalah kita kena lihat tugasan dan obligasi undang-undang Cahaya Bumi Mas, sama ada wang yang terhutang sebelum ini yang sepatutnya dilunaskan oleh Cahaya Bumi Mas, adakah menjadi selesai dengan bayaran tersebut? Adakah menutup segala tanggungjawab Cahaya Bumi Mas kepada tanggungan-tanggungan dia sebelum ini? Dengan resit tersebut, kalau diikutkan di sini, akan menjadi penutup kepada segala tugasan ataupun tanggungjawab di sisi undang-undang syarikat Cahaya Bumi Mas. Baik, itu satu perkara yang penting perlu dilihat oleh tuan-tuan. Perkara yang kedua, yang amat penting di sini, dengan syarat sentiasa bahawa pemilik tanah daftar ada diberi kuasa untuk memotong. Ini satu benda yang saya ingin tuan-tuan semua fikir dan perhalusi tentang terma ini. Memotong dari dan mengekalkan hasil daripada hasil penjualan tanah itu semua. Okey, maksudnya di sini pemilik dengan permohonan ini, dan jika dibenarkan oleh mahkamah, maka Cahaya Bumi Mas apabila terima duit daripada pihak pembeli akan mempunyai kuasa untuk mengekalkan ataupun memotong jumlah memotong, bukan jumlah sini, mempunyai kuasa untuk memotong atas alasan satu, semua perbelanjaan berkanun; kedua, semua perbelanjaan kawal sedia; ketiga, semua perbelanjaan fee; keempat, perbelanjaan kerajaan atau pihak berkuasa dan atau perbelanjaan yang sah yang ditanggung dalam melaksanakan pindahan milik tanah kepada pembeli yang dimaksudkan. Okey, saya nyatakan di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5.
atau 6, ya. Peruntukan yang diberikan, okey, yang dimohon di mahkamah ini, okey, untuk pihak Cahaya Bumi Mas, pemilik berdaftar, memotong daripada hasil jualan tersebut, pada setiap satu daripada tuan-tuan sekalian, jumlah perbelanjaan yang dinyatakan telah berlaku, yang hendak diklaim balik, yang hendak di-charge, yang hendak dikenakan, yang hendak dipotong, ini memotong. Jadi dinyatakan tentang perkara yang berkenaan dengan pemotongan. Nak potong itu kerana perbelanjaan kerajaan, nak potong ini kerana perbelanjaan berkanun, nak potong ini kerana kawas dia, nak potong wang tadi kerana fee, yuran-yuran dan sebagainya. Tetapi persoalan di sini yang tuan-tuan harus fikir, berapakah jumlah potongan-potongan tersebut? Tidak dinyatakan di sini di dalam bentuk peratusan. Okey, peratusan. Atau dalam bentuk jumlah ringgit. Berapa jumlah potongan yang dicadangkan itu? Tidak dinyatakan. Jadi ini satu perkara yang amat berbahaya. Jika tuan-tuan semua mendengar akan menerima 450,000 daripada jumlah jualan untuk satu orang. Tetapi jumlah potongannya tidak dinyatakan berapa nak dipotong. 20,000 ke, 10,000 ke, 30,000 ke, 100,000 ke. Tetapi jika di dalam mesyuarat itu, jika mesyuarat dibenarkan dan tuan-tuan mengundi untuk menjual tanah dan penjualan tu berlaku, kena ingat duit tu akan pergi kepada Cahaya Bumi Mas. Cahaya Bumi Mas akan memotong, punya kuasa untuk memotong duit tuan-tuan sekalian. Tanpa diketahui oleh tuan-tuan berapakah jumlahnya, tak dinyatakan di sini. So, jadi saya harap tuan-tuan lebih berhati-hati dan memperhalusi dan berbincang perkara ini dengan ejen-ejen atau pihak-pihak yang bertanggungjawab yang ingin menjual tanah tuan-puan ini kepada pihak-pihak yang nak membeli. Kena ingat bahawa proses penjualan itu dibawa oleh orang tertentu, mesti dia mempunyai satu jumlah yang ditawarkan oleh tuan-puan. Okey, saya nak beli dengan harga sekian, tetapi jumlah akhirnya hendaklah kita tahu berapa jumlah yang kita akan dapat, nanti akan terima. Tapi kalau kita tak tahu berapa jumlah keterima, kita meletakkan kita punya kedudukan di sini adalah dalam keadaan yang berbahaya kerana tidak kita ketahui berapa jumlah yang kita akan dapat. Ini satu benda yang tuan-tuan rujuk kepada pihak-pihak yang sedang aktif untuk menjualkan tanah tuan-puan sekalian. Tanya pada Rabu Berjantan pun boleh, tanya kepada pihak-pihak yang berkenaan pun boleh. Ya, ini kena diperhatikan betul. Okey. Baik. Sebarang potongan dan pengekalan mana-mana wang oleh pemilik daftar adalah mengikat dan konklusif terhadap petih riba. Jadi di sini dinyatakan juga potongan-potongan tersebut satu potongan yang tidak boleh pertikaikan dan mengikat pada semua setiap ahli Cahaya Baru Development. Ya. D. Tugas jawatankuasa untuk menyelesaikan senarai pemegang saham, pentadbir saham di mana hasil jualan itu diagih-agihkan. Baik. Di dalam keadaan ini, jawatankuasa tersebut mempunyai kuasa untuk menyelesaikan masalah berkenaan dengan berapa jumlah. Apabila dah terima jumlah duit daripada pihak Cahaya Bumi Mas, maka dia pula akan mengagihkan wang ini kepada pihak-pihak yang ahli-ahli kita semua ni. Tetapi persoalannya, apakah rujukan yang dibuat? Manakah buku-buku penerimaan wang selama ni? Apakah wang selama ni dijadikan sebagai satu yang diberi oleh Cahaya Bumi Mas dikira sebagai hutang kepada tuan-puan? Adakah penjualan ini tidak terlibat dengan jumlah wang yang diterima setiap saban tahun ataupun pinjaman yang dinyatakan di dalam resit-resit ataupun duit-duit yang diterima sebelum ni? Berapa jumlah yang diterima awal dahulu? Berapa jumlah setiap orang dah menerimanya? Siapa yang menerimanya? Terlampau banyak benda yang perlu diselesaikan oleh jawatankuasa yang 4 orang tadi. Yang mana adakah ini
kalau kita dengar Cik Limah menerima 450,000, kita pula terima 200,000, kita mesti tanya apakah perbezaan ini? Mana datangnya perbezaan ini? Siapa yang menentukan jumlah macam ni? Jadi benda-benda ni hendak disettlekan dahulu, hendak diselesaikan dahulu sebelum wang itu dibahagi-bahagikan. Sedangkan sebelum ini pun kita masih sentiasa mencari jalan penyelesaian antara ahli-ahli cahaya baru development, ahli-ahli pemungkasan cahaya baru development, dan juga para pentadbir yang hendak diselesaikan, pentadbir yang hendak diselesaikan, kuasa-kuasa yang siapa yang berhak antara adik-beradik. Perkara ini hendaklah diselesaikan dahulu. Jika tidak diselesaikan, benda ini akan lagi berkecamuk. Ya? Pada pendapat saya, terdapat isu-isu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita lebih bertumpu kepada penjualan hak tanah ini. Ya, menyelesaikan senarai nama. 2. Membayar dan mengagihkan mengikut senarai pemegang saham atau wakil pemegang saham. Okey. Dan untuk membayar kepada amanah raya pada pihak-pihak yang tak dapat dikena pastilah. Okey. Baik. Dan kita lihat di sini ya. Di sini nyatakan bahawa dengan syarat bahawa senarai pemegang saham dan pentadbir yang telah meninggal itu telah diselesaikan oleh jawatan kuasa dan jumlah kelayakan masing-masing pengagihan adalah dianggap sah dan muktamad dan mengikat semua pemegang saham. Macam mana ni? Sebab benda ni bukan benda yang mudah. Jadi benda ni perlu diperhatikan betul-betul. Nanti akan melibatkan lagi keadaan lebih kelam kabut. Okey, merujuk seterusnya bahawa mahkamah yang boleh menitahkan bahawa penyalinan mesyuarat ini akan dipanggil dan diadakan oleh Mega Corporate Services. Saya merujuk kepada Mega Corporate Services yang dijadikan sebagai penyelia yang nanti dalam kos pembayaran ditanggung oleh pihak kelima. Ya, siapa Mega Corporate Services ni? Mega Corporate Services ni sepanjang pengetahuan kami adalah orang ataupun syarikat yang bertanggungjawab untuk beberapa mesyuarat yang telah berjalan sebelum ini. Yang adanya keadaan yang kelam kabut, pertikaian dan sebagainya. Dan adalah menjadi satu persoalan kenapakah Mega Corporate Services ni menjadi pilihan kepada Cahaya Baru Development atau tidak ada pihak-pihak lain yang lebih sesuai untuk dilantik. Bagi mengelakkan ada keraguan yang sebelum ini ditimbulkan oleh pihak-pihak yang bertelagah di sini, dapatkan betul-betul satu pihak ketiga yang betul-betul bebas daripada pernikahan ni. Inilah lebih baik daripada terus melantik pihak yang sama, entiti yang sama, dan Tuan Puan melihat juga director-director yang sama yang masih lagi memegang kuasa. Ya. Jadi di dalam urusan mesyuarat pula, pihak yang selama ini dipertikaikan masih lagi dilantik. Jadi ini satu benda yang merisaukan, ya. Di mana kita lihat pihak Mega Corporate Services itu atau melia melaksanakan pendaftaran. Okey. Jadi akan, ya, dan juga menyelia pendaftaran dan menentukan pihak yang sah untuk hadir mesyuarat. Melia dan membuat pengaturan perlu tapi tidak terhad pada penyediaan kertas-kertas undi. Dan untuk memudahkan proses pengundian, poll bagi dua resolusi di atas. Kalau di sini, kalau mengikut resolusi ataupun Memorandum and Association Cahaya Baru Development, pengundian bentuk apa hendaklah ditentukan di dalam mesyuarat, bukan ditentukan di luar. Ini dinyatakan di dalam Memorandum dan Tata Cara Penubuhan Cahaya Baru Development. Pengundian tersebut akan hendaklah ditentukan di dalam mesyuarat. Untuk apa nak buat, angkat tangan ke atau poll. Tetapi di sini dah ditentukan pada awal lagi
Jadi perkara ini naklah diperhatikan. Adakah ia tidak menyalahi M&A, Memorandum of Association? Baik. 5.2. Okey. 5.2 selanjutnya, jika pembelian itu tidak berjaya bagi apa-apa sebab dan alasan, maka resolusi nombor 1 dan nombor 2, hendaklah berkuasa mengikat plaintiff kelima, mengikat Cahaya Baru Development dan penerimaan tawaran-tawaran daripada pihak ketiga untuk pembelian tanah tidak kurang daripada RM16 per kaki tanpa keperluan lagi mendapatkan kelulusan semula atau yang baru. Maksudnya tidak ada lagi mesyuarat yang akan dibuat, tetapi apabila ia melebihi, jika penjualan tersebut melebihi RM16, RM16 1 sen, RM16.05 sen, RM16.001 sen, kepada mana-mana pihak, benda itu tak perlu lagi dirujuk kepada para pemegang saham, boleh dijual pada siapa sahaja. Ya. Bahawa dalam yang sedemikian, jawatan kuasa yang ditubuhkan di bawah perintah mahkamah ini akan terus mempunyai kuasa untuk bertindak setakat mana pada rujuk 42 untuk jawatan pada pembeli dimasukkan. Okey. Tiada perintah untuk kos sekiranya terdapat sebarang konsiderasi. Okey, ini adalah satu yang standard. Perintah atau release yang selanjutnya. Okey, baik. Di sini nyatakan alasan-alasan bagi menyokong permohonan ini. Daripada muka surat 15, ia berkenaan adalah rentetan kenapa berlakunya pertikaian yang bermula daripada notis untuk mengadakan mesyuarat agung luar biasa, mesyuarat agung notis mengadakan mesyuarat agung luar biasa, dan sehinggalah pertikaian di mahkamah dengan perintah entry, injunksi interlocutory, dan juga perjalanan mesyuarat, ya, yang akhirnya berakhir dengan perintah persetujuan di perkara 3.3, iaitu pengarah-pengarah yang dilantik tidak boleh mengambil alih dan memegang jawatan kuasa. Di bawah perintah entry kedua, plaintiff pertama hingga keempat sebagai pengarah tidak boleh menjalankan apa-apa kuasa secara khusus. Plaintiff tak boleh menjalankan sebarang kuasa yang menjejaskan kepentingan plaintiff kelima. Ya, tugas-tugas yang rasmi, ya. Jadi di sini dinyatakan bahawa perkara ataupun keadaan ini berlaku, permohonan ini dibuat disebabkan oleh perkara-perkara yang ada yang dinyatakan sebelum ini, iaitu rentetan-rentetan tindakan mahkamah antara satu sama lain. Ya. Okey. Sekarang kita lihat kepada perenggan berkenaan dengan kepentingan beneficial plaintiff kelima dalam tanah. Plaintiff kelima telah dimajukan dengan satu salinan surat Izrik Enterprise yang bertujuan bertindak bagi pihak yang tidak didedahkan, dialamatkan kepada Cahaya Bumi Mas, okey, untuk pemilik berdaftar tanah tersebut, di mana pembeli yang dibawa oleh Izrik itu dikatakan ingin membeli pada harga RM16. Okey. Tawaran ialah satu pada masa ini sebab kerana perintah injunksi persetujuan tidak boleh diambil tindakan oleh plaintiff. Okey. Ini adalah satu benda yang kita perlu lihat kembali. Sejarah berkenaan dengan ada berlaku tindakan-tindakan yang menggesa orang kampung atau pemegang saham untuk menjual. Yang kita ketahui adanya dakwaan bahawa kita perlu jual segera, okey, tanah ini kerana Datuk Mak Hashim bermurah hati nak bagi tanah ni kepada kita. Jika Mak Hashim mati, keluarganya, kalau keluarganya tak bagi, maka rugi besarlah kita. Datuk Mak Hashim mempunyai kuasa penuh nak jual ke tak jual. Jadi dakwaan-dakwaan ini dan berita-berita begini menyebabkan banyak pemegang saham terpesong dan terpedaya kerana salah nyataan ini. Kita lihat, nanti kita akan sampai satu ketika di mana dibuktikan bahawa tanah ini sebenarnya, walaupun pemilik berdaftarnya
adalah cahaya bumi emas, tetapi pemilik dan beneficial owner yang sebenarnya adalah tuan-tuan. Dan diakui oleh Cahaya Bumi Emas bahawa Cahaya Bumi Emas tidak boleh menjual tanah tersebut tanpa persetujuan tuan-tuan. Yang mana yang perlu dilakukan di dalam EGM ini. Jadi adalah menjadi menghairankan saya apabila adanya dakwaan-dakwaan yang berkata demikian. Dan dakwaan-dakwaan tersebut dikeluarkan oleh bekas-bekas pemimpin masyarakat yang mana pada saya tidak wajar jika salah nyataan itu diberikan kepada orang kampung ataupun pemegang saham yang sudah tua yang tidak memahami kedudukan sebenar perkara ini. Jadi kita harus berhati-hati dan lebih sensitif kepada keadilan, perjuangan dan keadilan yang mana dituntut oleh mereka ni tanpa memberikan lagi info-info ataupun salah nyataan yang memesongkan dah malang merugikan. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Oleh sebab kebentuan Perintah Jasa Persetujuan yang dilakukan pengurusi para pemegang saham mempunyai kuasa terhad yang terkecuali yang iktiraf oleh undang untuk memutuskan dengan berkenaan dengan tawaran. Okey. Jadi mesyuarat yang dipanggil oleh mahkamah. Jadi oleh demikian mereka memohon untuk mengadakan mesyuarat yang dibenarkan oleh mahkamah. Okey. Supaya oleh 51 perintah kedua memohon supaya perintah mahkamah memerintahkan supaya mesyuarat pemegang saham dipanggil untuk mempertimbangkan dan diperkirakan patut meluluskan penjualan tanah kepada prinsipal tidak akan didahkan dan ejen atas semua prinsipal yang dicantumkan dalam tawaran itu. Okey. Jadi di sini kalau tanah itu adalah milik perseorangan, milik Datuk Mat Hashim, kenapa perlu mahkamah dipanggil? Kenapa perlu diadakan EGM? Kita kalau kita mempunyai tanah, kita nak jual tanah, kita tak perlu minta kebenaran pun syarikat ke apa ke nak jual. Jadi sekarang ni apa yang berlaku, pada awalnya dilihat adanya gesaan untuk segera menjual tanah, takut Datuk Mat Hashim berpaling dadah atau Datuk Hashim berubah fikiran dan keluarga berubah fikiran supaya, dan banyak pemegang saham nampaknya menandatangani beberapa dokumen yang tanpa membaca isi kandungannya dengan lebih teliti. Dan ada juga saya tengok beberapa ahli pemegang saham yang selama ini dikatakan telah berpaling tadah menyokong pihak-pihak yang membawa pergerakan untuk menjual dengan segera dengan RM16 ni apa semua, telah mengaku kepada pihak gerakan organisasi kedua ini bahawa mereka tidak tahu menahu. Ini sesuatu yang berbahaya. Jadi saya minta kepada tuan-tuan rujuk kembali perkara ini.